Salam sejahtera. Pertama sekali ucapkan selamat datang kepada semua hari ini hadir dalam sesi taklimat kemasukan sesi 2022 untuk Asrama Kasih Yayasan Basmi Kemiskinan. Saya Syirhan, Pengurus Besar Yayasan Basmi Kemiskinan, lalukan kehadiran semua yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati, yang bahagia Datin Dr. Haji Hartini Osman, Pengerusi Asrama Kasih Yayasan Basmi Kemiskinan. Assalamualaikum Datin. Waalaikumsalam. Baik. Turut bersama pada pagi ini, saya dapat lihat dalam kita punya grup pada petang ini, turut bersama yang bahagia Profesor Madya, Dr. Abdul Rahman Ayub, Ahli Lembaga Pegang Amanah YBK. Assalamualaikum. Salam Doktor. Khabar? Turut bersama juga, khabar baik Doktor. Turut bersama juga pada petang ini Pengetua Asrama, Puan Halimah, Ustaz Saiful, kita punya pegawai Yayasan Basmi Kemiskinan, dan turut hadir juga saya dapat lihat pada hari ini wakil-wakil daripada sekolah, cikgu-cikgu, wakil-wakil PPD, dan juga wakil-wakil sahabat-sahabat NGO, rakan-rakan strategik YBK yang tidak, orang kata, jemu-jemu, sentiasa support YBK dulu, kini dan selamanya. Selamat petang pada semua. Jadi bagi memberkati majlis kita pada petang ini, saya menjemput Ustaz Saiful untuk memimpin bacaan doa. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم أنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم يا مدبر الأهوال ويا محول الأهوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Ustaz Saiful, Ketua Asrama Kasih YBK Gesir. Jadi untuk makluman semua yang baru masuk, sekali lagi bagi pihak YBK, ucapkan selamat datang pada semua untuk sesi taklimat kemasukan ke Asrama Kasih YBK 2022 secara online pada petang ini. Jadi secara sepintas lalu saya akan bacakan sedikit atau cara kita supaya semua sedia maklum apa agenda kita pada petang ini. Jadi untuk makluman, selepas ini saya akan mulakan dengan jemputan untuk ucapan pembukaan oleh Yang Bahagia Datin Dr. Haji Hartini Osman selaku Pengerusi Asrama Kasih YBK. Seterusnya saya akan menjemput kita punya sesi taklimat seterusnya adalah untuk Asrama Kasih Serendah untuk berkaitan dengan sekolah menengah. Saya akan jemput Puan Halimah untuk bagi taklimat, dan taklimat kedua saya akan jemput untuk Asrama Kasih Gesir untuk sekolah rendah. Saya akan jemput Ustaz Saiful. Seterusnya untuk makluman semua, lepas habis sesi taklimat kita akan terus ke sesi soal jawab. Jadi saya mohon bantuan pada semua, mohon kerjasama semua sepanjang sesi taklimat ini dijalankan. Mohon untuk semua yang sertai pada sesi taklimat ini, pastikan anda punya mikrofon dalam nada senyap. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menyertai sesi taklimat pada petang ini. Dan untuk makluman semua, setelah habis sesi taklimat ini dijalankan, kita akan buka Q&A untuk sesi soal jawab untuk semua. Saya difahamkan kita punya peserta ataupun kita punya penyertaan pada petang ini disertai oleh daripada wakil-wakil Jabatan Pendidikan Negeri, daripada PPD daerah, daripada NGO-NGO, kita punya penggerak aktivis-aktivis masyarakat, dan juga sukarelawan-sukarelawan YBK. Jadi saya difahamkan juga wakil-wakil daripada majlis-majlis belia negeri dan daerah juga turut sertai pada petang ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya teruskan ke agenda pertama kita, iaitu saya menjemput Yang Bahagia Datin Dr. Haji Hartini Osman selaku Pengerusi Asrama Kasih YBK untuk menyampaikan ucapan pembukaan. Silakan Bahagia Datin. Okey, terima kasih Cik Syirhan, Pengurus Besar Yayasan Basmi Kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam sejahtera, salam pengenalan. Terima kasih juga kepada Puan Halimah,
Ustaz Syaiful yang mewakili asrama masing-masing, Puan Alia dan semua jawatankuasa, kepada PPD, pengetua-pengetua, guru-guru dan sukarelawan-sukarelawan dan alumni askar pun saya nampak ada ni. Ucapkan terima kasih kepada semua yang dapat menghadiri taklimat berkenaan dengan kemasukan tahun 2022 ke Asrama Kasih Serendah dan juga Asrama Kasih Jambu Sakti di Kampung Gesi Tengah, Selangor. Pertama sekali saya ingin menyampaikan salam daripada yang berbahagia Datuk Pengerusi, iaitu Datuk Haji Zainal Abidin bin Haji Sakum, Pengerusi Yayasan Basmi Kemiskinan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keduanya, saya ingin mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan saya ingin mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada majlis kita petang ini, iaitu sesi taklimat yang akan kita mulai sebentar lagi bersama dengan pengetua-pengetua masing-masing. Syukur Alhamdulillah, YBK telah pun memasuki tahun yang ke-32 dan syukur Alhamdulillah kita masih lagi dapat meneruskan aktiviti program pembasmian kemiskinan. Sekarang kita telah pun melalui proses untuk membina kesejahteraan bersama dengan Yayasan Basmi Kemiskinan dan juga Yayasan Bina Kesejahteraan. Syukur Alhamdulillah 32 tahun ini kita telah pun melalui berbagai proses pengalaman dalam mendidik anak-anak untuk mencapai tahap-tahap yang amat membanggakan. Syukur Alhamdulillah sehingga kini kita telah pun memberi bantuan kepada lebih 105,800 insan yang menerima sentuhan emas YBK keseluruhannya daripada tahun kita dimulakan. Dan melalui pembinaan rumah Desa Kasih, kita seterusnya membuat asrama kasih. Dan Alhamdulillah asrama kasih ni yang telah dibina daripada tahun 1992. Syukur Alhamdulillah sehingga kini kita masih beroperasi. Beroperasi dan ditambah baik tentang pengisian di dalam asrama kasih tersebut. Dan kita ada juga beberapa pengetua yang dimulakan dengan beberapa pengetua seperti Pak Latif, Cikgu Zaniah, dan kini kita ada Puan Halimah, dan di Jambu Sakti kita ada Ustaz Saiful. Alhamdulillah mereka telah melaksanakan tugas yang amat baik dalam memastikan anak-anak kita menerima pelajaran dan menerima segala usaha untuk membangunkan anak bangsa ni dapat diperhebatkan, dapat diberikan pendidikan sehingga mereka berjaya hingga ke Menara Gading. Syukur Alhamdulillah YBK telah pun asrama kasih asrama kasih sehingga kini daripada tahun 1994 1992 tu kita pecah tanah. Jadi 1994 kita mula mengambil pelajar sehingga kini kita telah pun mengeluarkan pelajar sehingga kini 3,237 pelajar sehingga hari ini. Dan Alhamdulillah daripada asrama kasih ni kita mempunyai doktor-doktor, engineer, electrical engineer, mechanical engineer dan macam-macam lagi. Ada yang duduk di Malaysia, ada yang duduk di luar negara. Dan mereka ni kita ambil mereka sebenarnya daripada hardcore poor masa tu. Dan Alhamdulillah mereka semua telah pun berupaya dan hari ni kita ada beberapa contoh di dalam ni iaitu alumni-alumni yang kita sangat berjaya dan mereka telah sekarang kembali menyokong asrama kasih. Asrama Kasih Gesir ni pula baru sebenarnya. Kita baru mula beroperasi 2003 dan Alhamdulillah yang ini adalah untuk sekolah rendah. Asrama Kasih Serendah tadi adalah untuk sekolah menengah Form 1 sampai Form 5 dan untuk asrama Jambu Sakti, Asrama Kasih Jambu Sakti ni adalah untuk sekolah rendah daripada darjah 4 sampai darjah 6. Tapi ada juga daripada darjah 1 tak silap saya Ustaz yang menghantar dan memang
terpaksalah nak buat macam mana. Jadi kita cubalah sedaya upaya kita untuk melaksanakan tugas kita. Jadi kalau anak tu dengan kita ya, cikgu-cikgu, puan-puan semua daripada darjah 1, bayangkan darjah 1, 2, 3, 4, 5, 6, form 1, form 2, dia daripada darjah 1, umur dia 7 tahun sampai 17 tahun ya, akan berada di asrama kasih. Itulah yang YBK tanggung sehingga hari ini. Alhamdulillah kita berusahalah, yang mana yang kita daya, yang kita cuba dapatkan, kita cuba bantukan anak-anak tersebut. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, untuk asrama Jambu Kasih ini, Jambu Sakti ini, kita dah sehingga kini kita ada 433 pelajar. Dan syukur Alhamdulillah kita masih meneruskan program kita dan dapat kita laksanakan dengan hanya tim yang sangat kecil. Iaitu di Asrama Kasih Serendah kita ada 146 pelajar kini, lebih kurang. Dan kita ada pengetua dan warden 8 ya? 8 ya Halimah? 8. Dan untuk Asrama Kasih Gersik pula, kita ada lebih kurang 40 pelajar, kita cuma ada 3. 3 ya? 3. Pengetua dan 2 warden. Dan sokongan cikgu-cikgu di sekolah amat penting buat kita lah, kerana semua anak-anak kita hantar ke satu sekolah, iaitu yang di Serendah kita hantar ke sekolah menengah Serendah, kemudian yang di di Jambu kita hantar di sekolah rendah Sungai Selisik ke Kampung Gersik Tengah. Kebangsaan Gersik Tengah. Gersik Tengah. Jadi dia punya focal point kita kat situlah. Jadi kerjasama daripada guru, daripada cikgu, daripada pengetua, daripada semua tu amat kita perlukan untuk memastikan KPI kita lah. KPI kita sebenarnya memanglah hasrat kita nak dapat semua straight A's, best of the best ya. But however, kita semua maklum, anak-anak yang masuk ke asrama kasih ni biasanya yang mana yang elok-elok dah masuk tempat lain lah. Jadi yang mana yang terlepas pandang atau kurang dari segi markah biasanya akan ke asrama kasih, dan mereka ni terdiri daripada keluarga B40, betul? B40 dan miskin tegar, dan Alhamdulillah di bawah asnaf lah. Dan insya-Allah sehingga hari ini kita melaksanakan tugas kita dengan memberi banyak penumpuan kepada pelajaran. Alhamdulillah untuk asrama kedua ni kita YBK sehingga kini yang mana yang kita boleh kita taja. Kami menaja yang mana yang kita boleh, Alhamdulillah sehingga hari ini kita tajalah anak-anak ni, melainkan untuk 2-3 tahun yang kebelakangan ni ada beberapa yang parents atau ibu atau penjaga kena bayar sikit. Itu je. Iaitu tapi almost I would say 90% lah daripada apa yang mereka perlukan di asrama dan di sekolah adalah di bawah tajaan YBK. Jadi kami sebenarnya memerlukan kerjasama. Kerjasama tu bukan dari segi segi mungkin tuition, untuk membantu dari segi kaunseling, dari segi disiplin dan sebagainya, atau sukarelawan. Contoh, kita tak punya pekerja yang ramai ataupun warden yang ramai, so but we need sometimes kalau boleh ada yang bantu untuk kita menjaga mereka weekend atau malam, atau buat aktiviti-aktiviti sukan, kebudayaan dan sebagainya. Kita perlukan ramai sukarelawan yang boleh bekerjasama dengan pengetua. Pengetua kita kedua-duanya sangat dedikasi, very devoted dengan kerja mereka, dan Alhamdulillah kita mempunyai pengurusan yang sangat kuat daripada HQ sehinggalah kepada asrama-asrama, dan Alhamdulillah kita boleh katakan sangat banggalah dengan pengurusan kita. Dan hari ini kita akan mula nak mengambil pelajar baru untuk 2022. Lambat sikit sebab kita semua maklum zaman PKP dan sekolah pun diperpanjangkan sekolahnya, dan saya difahamkan sekolah masuk bulan 3 yang baru yang baru akan masuk bulan 3. Jadi untuk itu kita agak lewat sebenarnya untuk mengambil pelajar baru. Namun begitu, it does not stop us
So jadi kita patut kita boleh mendapat sokongan dan peluang daripada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di sini hari ini untuk bagi kami mendapat pelajar-pelajar yang kami inginkan bagi mengisi kekosongan yang berada di asrama-asrama tersebut. Akhir sekali saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sokongan anda terhadap asrama kasih dan kedua-dua asrama dan terutama Yayasan Basmi Kemiskinan sangat kami syukuri. We should work together because in time like this, all of us should work as a team. As a team mean that kami di asrama buat kerja kita, cikgu buat kerja cikgu, dan bagaimana kita nak jadikan rangkaian kita ni sebagai strategic partner. Strategic partner bukan untuk berniaga, tetapi strategic partner untuk membina anak bangsa, ya, supaya mereka mencapai tahap yang membanggakan, tahap yang cemerlang bukan saja di negara kita, tapi di luar sana menjadi ikon-ikon untuk negara kita dalam bidang masing-masing. That is our focus, sebab kita mempunyai wawasan bagaimana dan harus anak-anak bangsa ni di masa akan datang ini yang mempunyai dugaan yang lebih besar. Zaman yang borderless, ya, internet is everywhere. Kita akan pakai dah tak pakai duit tunai, kita cuma pakai scan je dan sebagainya. So until today kita pun masih lagi confused. Tapi whether we like it or not, zaman itu akan melalui proses tersebut dan kita semua kena be adapt to what is change, then what is new, what is for the future. Jadi kita kena terapkan semua ni kepada anak-anak, dan tetapi yang penting ialah kita mesti ada nilai-nilai murni, ya. Kekalkan nilai murni, bahasa kita, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan mak bapak, hubungan kita dengan cikgu, hormat menghormati, masih mempunyai sikap Melayu yang lemah lembut, sabar dan juga berani, intelijen. Kita kena bawakan, instill, ya, because anak-anak kita mesti tahu yang mengelilingi dunia tu bukan siapa nama dia tu? Yang Portugis tu? Anybody ada guru sejarah sini? Bukanlah Magellan. Apa nama? Magellan. Bukannya Magellan. Tapi Magellan. Panglima Awang, kan? So sejarah is coming back and telling us the real story. Betul tak? So jadi basically banyak benda-benda yang kita kata be proud as a Melayu, as bangsa Malaysia, dan kita mesti menjadikan gagasan kita ini membina anak bangsa, dan everyone should play a role. Walaupun hanya dengan berdoa is also a role for us to play. So terima kasih Syarhan, terima kasih Halimah, terima kasih Ustaz Syaiful, dan terima kasih kepada Dr. Rahman pun ada ni, Rosyade pun ada ni, dan lain-lain cikgu-cikgu, pengetua-pengetua dan lain-lain. Saya ucapkan terima kasih di atas sokongan kalian, kerana hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang memberi kebaikan kepada anda semua, dan semoga kita berdoa tahun 2022 ni akan menjadi satu tahun yang lebih baik untuk kita semua, dan kita mendapat apa yang kita hajatkan, dan negara kita aman, gemilang, cemerlang, dan kita sendiri dalam kehidupan kita cemerlang, dan anak-anak kita yang kita akan bina saksiah mereka ini menjadi kuat, menjadi berani, menjadi pintar, menjadi orang yang jujur, amanah dan jauhi rasuah. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini melancarkan pembukaan untuk menerima pelajar-pelajar untuk kedua-dua asrama. Terima kasih. Terima kasih Bagi Datin. Terima kasih Bagi Datin atas ucapan untuk petang ini, untuk pembukaan kita punya sesi taklimat. Terima kasih Bagi Datin. Untuk makluman semua, selain daripada pengurusi Asrama Kasih YBK, Datin juga merupakan pengurusi Yayasan Bina Kesejahteraan. Jadi kami di YBK dan Yayasan Bina Kesejahteraan sentiasa bergerak bersama.
dalam membasmi kemiskinan dan bina kesejahteraan, insya-Allah. Jadi sesi seterusnya untuk makluman semua, saya tengok sini kehadiran kita makin lama makin bertambah, makin lama makin bertambah. Turut hadir juga saya lihat ahli lembaga pemegang amanah kita yang bahagian Cik Zainal Jaiz. Terima kasih Cik Zainal. Dr. Abdul Rahman turut bersama. Saya tengok juga tadi wakil-wakil daripada sekolah, cikgu-cikgu juga ada. Saya tengok wakil daripada Melaka ada ni, Terengganu. Sebabnya saya difahamkan kita jemput wakil-wakil ataupun kepimpinan-kepimpinan ataupun aktivis masyarakat di peringkat sekolah dan peringkat kepimpinan belia juga saya difahamkan kita jemput seluruh Malaysia. Jadi mungkin dalam masa sehingga sesi kita ini akan ada pertambahan lagi untuk sesi taklimat ini. Jadi tanpa membuang masa, saya terus untuk sesi taklimat kita yang seterusnya, iaitu saya menjemput untuk agenda seterusnya, saya menjemput bagi sesi taklimat pertama daripada Pengetua Asrama Kasih YBK Serendah, iaitu Puan Halimah, yang akan menceritakan sedikit berkenaan dengan Asrama Kasih YBK Serendah, iaitu pelajar-pelajarnya adalah untuk sekolah menengah. Dan segala hormatnya saya persilakan Puan Halimah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Syirhan, Pengurus Besar Yayasan Basmi Kemiskinan, yang berbahagia Datin Hajah Dr. Hartini Osman, Pengerusi Asrama Kasih YBK. Seterusnya kepada semua yang berusaha, guru-guru, guru besar, pengetua-pengetua, wakil-wakil pegawai PPD, wakil-wakil komuniti. Terima kasih banyak kami ucapkan atas luangan masa tuan-tuan dan puan-puan semua untuk menyinggah sebentar di sesi taklimat tali sidang kami lah untuk mempromosikan Asrama Kasih YBK kepada umum. Disebabkan masa tidak banyak, jadi saya ringkaskan untuk menerangkan lebih lanjut tentang Asrama Kasih. Tadi yang berbagi Datin dah sebut, jadi kita go through kepada slide yang dah disediakan. Kita tunggu Cik Audi untuk attachkan slide tu. Di sini juga ada kalangan alumni ya. Terima kasih diucapkan semua barisan alumni yang berikan sokongan, kerana Asrama Kasih bukan asing ya bagi diri anda, dan ada yang sudah berjaya, yang masih lagi belajar untuk di IPT, IPTA dan IPTA. Tahniah diucapkan. Baik, saya perkenalkan untuk Asrama Kasih YBK. Kita mempunyai visi yang cukup kuat lah ya, di mana kita betul-betul mempunyai hati dan jiwa yang sangat murni untuk membangunkan anak-anak Asrama Kasih sebagai seorang insan yang cemerlang. Jadi visi kita menjadikan Asrama Kasih itu sendiri sebagai pusat pembangunan modal insan cemerlang. Jadi tuan-tuan sedia maklum yang mana telah datang ke asrama kami dengan keluasan seluas 6 ekar ni. Jadi dilihat daripada segi pembangunannya sangat berstruktur lah. Kita mempunyai bangunan pentadbiran, bangunan asrama lelaki, dewan makan, asrama perempuan, surau, dan juga padang lah, padang riadah untuk anak-anak. Dan selain itu juga kita menyediakan pelbagai kemudahan lah. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut berkenaan tentang kemudahan tersebut. Saya seronok nak bercerita mengenai, nak berkongsikan dengan tuan-tuan mengenai tentang apakah program-program dan pengisian yang kita berikan kepada anak-anak ni, di mana kita ingin melihat kejayaan seorang anak itu adalah bergantung kepada bagaimana kita mengolah, bagaimana kita mencanai, bagaimana kita membentuk kepribadian anak itu sehingga menjadi kepribadian yang unggul. Jadi sudah tentu kita bukan sahaja menyediakan kemudahan, bahkan kita mengisi pelbagai program lah untuk anak-anak di Asrama Kasih terisi dan seterusnya dapat membangunkan daripada segi EQ, SQ mereka lah dan juga IQ mereka. Untuk makluman, anak-anak Asrama Kasih sekarang ini berjumlah 146 orang seperti yang telah disebut oleh Yang Bagi Datin, dan mereka semua ini bersekolah di sekolah SMK Serendah. Saya rasa mungkin ada wakil daripada SMP Serendah yang telah kita jemput dan juga YDP-nya. Saya harap ada dalam ni ke yang membagi Cik Zainurin ya. Kalau ada, saya ucap terima kasih banyak atas sokongan. Ada. Terima kasih tuan.
Jadi ni semua anak-anak kita lah, anak-anak asrama kasih ni sekolahnya di SMK Serendah. Dia mudah, jadi hubungan kita dengan sekolah sangat baik. Daripada pengetua dulu, Puan Mazmin ni sangat membantu dan menyokong anak-anak asrama kasih lah. Jadi apa saja program anak-anak akademik lemah dan sebagainya, terus pihak sekolah segeralah memberikan pertolongan, antara dia ialah mengadakan program kelas-kelas tambahan lah, dan kita anak-anak asrama kasih tidak terlepas lah daripada mengikuti program-program program pembangunan akademik yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Kerana sekolah SMK Serendah ni yang bagusnya ialah dia adalah sekolah harian unggul, di mana ingin memastikanlah kesemua, tak kira lah asrama, anak-anak asrama ataupun pelajar yang lain di sekolah di situ meningkat daripada segi kecemerlangan insan, kecemerlangan akademik, kecemerlangan kurikulum dan kecemerlangan kurikulum itu sendiri. Nanti mungkin daripada pihak SMK Serendah bolehlah memperkenalkan tentang sekolah lah, kelebihan dan sebagainya sebagai menarik minat anak-anak ataupun penjaga-penjaga lah, wakil-wakil komuniti di luar sana untuk menghantar ke asrama kasih dan bersekolah di sekolah SMK Serendah. Seterusnya pergi kepada misi. Misi kami iaitu memantapkan program latihan, motivasi, kerohanian dan jati diri untuk membangunkan modal insan yang cemerlang. Di mana keluarga kami di asrama kasih ini yang tidaklah berapa ramai tetapi mempunyai jiwa yang sangat besar, melaksanakan pelbagai program berbentuk latihan lah. Kita melatih anak-anak ni, kalau lihat kepada jadual rutin harian anak-anak asrama kasih ni, kita bermula daripada pukul 5 pagi menggerakkan mereka bangun tidur, kemudian disusuli dengan gerakan ke surau, solat berjemaah di surau, dan setiap 5 waktu solat di asrama kasih adalah berjemaah, mesti berjemaah. Dan kita melatih anak-anak asrama kasih lelaki menjadi imam, menjadi bilal, dan kebanyakan mereka sangat berbakat lah, maknanya mereka tidak ada rasa perasaan malu dan segan. Kalau katalah alumni-alumni yang ada di luar sana, rasanya dah boleh dah jadi bilal di mana-mana masjid kan, di tempat kalian lah kan. Itu semua adalah antara salah satulah usaha kami lah untuk melahirkan bakal-bakal pemimpin masyarakat. Mudah-mudahan bukan saja bagus dalam pada segi akademik, bahkan juga mereka baik daripada segi kemahiran kepimpinan dan juga kemahiran-kemahiran yang memberikan nilai tambah kepada pelajar lah. Selain itu, kita juga mengadakan pelbagai program seperti program motivasi yang melibatkan pelbagai agensi lah. Antara dia melibatkan universiti, IPTA, IPTS, Uni KL dan pelbagai lagi lah, UPSI, UiTM, dan ramai lah, banyak lah sebenarnya. Kalau nak ceritakan, setiap tahun lah, sepanjang tahun mesti akan ada program-program bersama dengan universiti. Kalau dulu PKP tahun 2020, kita agak ada banyak sekatan-sekatan kan, di mana pengunjung luar ataupun daripada program luar tidak boleh masuk ke dalam program asrama, tapi kita usahakan juga dengan mengadakan program-program berbentuk online, dan alhamdulillah terbuktilah ya, anak-anak asrama kasih kebanyakannya terkesan daripada program-program yang kita laksanakan. Selain itu, kita juga mengadakan program kerohanian di mana di dalam surau kita mengisi anak-anak dengan program-program pengajian Al-Quran, hafazan, yang mana anak-anak ni lemah daripada segi bacaan Al-Quran. Kita bantu mereka memantapkan lagi bacaan Al-Quran mereka dengan kita mengadakan kelas Iqra', mengajar mereka daripada tak tahu baca Quran kepada lebih boleh menguasai Al-Quran. Dan juga selain itu, kita menitik beratkan soal fardu ain. Sebabkan anak-anak ni duduk dengan kita 24 jam, jadi kita ibarat mewakili tugas ibu bapa, memastikan anak-anak ini menjadi anak-anak yang mengikuti peraturan, berdikari, berdisiplin dan sebagainya. Okey, seterusnya visi yang saya dah sebut tadi, dan juga misi kita ialah mantapkan program, ini saya dah sebut tadi ya. Okay. Seterusnya kita punya objektif yang pertama adalah membentuk pelajar yang berilmu dan berwawasan dengan mempergiatkan program motivasi akademik untuk membina keyakinan diri pelajar yang tinggi. Mengenai akademik ni, tuan-tuan, kami memang memerlukanlah tuan-tuan di luar sana untuk bekerjasama ataupun membantu daripada segi rangkaian lah. Anak-anak di sini amat memerlukan
bimbingan tambahan daripada segi akademik. Bukan bermakna di SMK tidak cukup pelajar di sekolah, cuma kita perlukan tambahan supaya mereka ni lebih fokus. Sebab sasaran kita terima anak-anak ni daripada pelbagai latar belakang akademik mereka. Jadi dengan usaha kita menambahkan lagi program akademik di asrama ini, sekurang-kurangnya mereka lebih yakinlah mereka dapat meningkatkan prestasi akademik mereka. Melahirkan generasi yang berwibawa dan bertanggungjawab dan memperkasakan disiplin dan juga siasat jati diri. Ini kita punya objektif supaya mereka keluar nanti akan menjadi seorang yang berjati diri. Menyasarkan kebolehpasaran pelajar dengan memberikan latihan dan kemahiran dalam program asas perniagaan dan keusahawanan, asas pertanian dan asas kemahiran tangan. Ini memang kita berikan didikan kepada anak-anak. Antara program yang kita laksanakan ialah kita melatih anak-anak bersama-sama mengadakan program jualan, membuat cili jeruk. Kita ada projek fertigasi cili, lepas tu kita ajak anak-anak asrama kasih untuk kita belajar bagaimana memproses cili jeruk dan mereka sudah ada kemahiran tu, dan bila mereka balik mereka pula buat di rumah. Ini kita punya harapan lah, dan mereka bukan selain pada keusahawanan, mereka juga diajar yang berminat lah dalam kelab pertanian asrama ni, asas pertanian dan juga asas kemahiran tangan. Okey, kemudian selain itu meningkatkan nilai tambah pelajar dengan memantapkan penyelesaian perhatian kemahiran insaniah dan kepimpinan melalui program Ulul Albab dan Al-Fatih, memperteguh kolaboratif dengan rakan strategik yang mendatangkan manfaat kepada kedua-dua pihak, menyebarluaskan jenama dan produk asrama kasih di seluruh negara melalui rangkaian alumni. Jadi alumni kita dah ramai dan memang terbukti sudah banyak yang dah berjaya menjawab pelbagai jawatan lah. Jadi kita mengalu-alukan alumni di luar sana yang mendengar dalam program ini untuk kembali semula ke asrama dan memberikan sumbangan anda untuk membantu pula adik-adik yang sedang belajar di asrama kasih WBK Serendah. Baik, seterusnya ialah berkenaan tentang program. Ada bermacam-macam program, akademik, sukan, kebudayaan, silat gayung, sukarelawan, kerohanian, kepimpinan, kemahiran. Ini semua kita adakan adalah untuk membina kepribadian yang unggul. Okay, ini adalah beberapa gambar. Jadi sebabkan masa tidak mencukupi, jadi saya terus kepada program-program asrama yang telah asrama jalankan. Ini adalah salah satu program akademik yang kita laksanakan di asrama, di mana kita mengadakan tuition tambahan, tajaan lah, maknanya kita mencari sumbangan dan kita membayar guru-guru yang datang mengajar subjek-subjek seperti bahasa Inggeris, matematik tambahan dan sebagainya. Dan kita juga ada kemudahan bilik komputer. Untuk kemudahan ni saya akan explain lebih dari dalam borang tu nanti, di dalam brosur kami akan explain lah. Okay, seterusnya ialah tentang program lah. Antara program-program di asrama ini adalah gambar sebahagian daripada tempat kami, iaitu Padang, di mana kita melakukan pelbagai program dan aktiviti di Padang inilah. Antara dia program-program sambutan Hari Kebangsaan dan juga sukan neka, sukan dan sebagainya. Okey, ini adalah surau kami di mana boleh memuatkan 300 jemaah lah. Ini adalah program Majlis Solat Hajat dan Yasin, di mana kita mengadakan program ni untuk memohon supaya pada Allah supaya anak-anak ni diberikan kemudahan dalam sebelum mereka menduduki peperiksaan SDM atau peperiksaan akhir tahun. Seterusnya ini program ujian kenaikan bengkung silat gayung. Okay. Sebelum PKP kita sangat aktif dengan program silat, dan anak-anak kita pun telah mempunyai bengkung. Kalau silat gayung ni dipanggil bengkung, iaitu tali pinggang lah, daripada putih, hijau dan juga merah. Ya, dan alhamdulillah mudah-mudahanlah bila kita berharapkan program silat ini dapat kita laksanakan sekali lagi lah di asrama ini, kerana anak-anak kita ni sebenarnya anak-anak yang sangat berbakat lah. Dan untuk pengetahuan juga, kita ada menghantar anak-anak kita pertandingan olahraga silat ni sehingga ke peringkat negeri. Dah pernah kita hantar lah. Okey, ini juga adalah program Kelab Perniagaan dan Keusahawanan, di mana kita melatih anak-anak berniaga, bagaimana mereka mengendalikan kedai mereka, mereka masak sendiri. Jadi mereka sangat enjoy lah dengan program-program di asrama supaya mereka tak berasa boring, bosan dan sebagainya.
Jadi insya-Allah akan untuk tahun ini kita akan laksanakan juga program-program seperti ini. Ini juga program Sukan Ria Asrama Kasih kita adakan setahun sekali, di mana kita rapatkan hubungan ibu bapa dan juga pelajar serta agensi-agensi daripada JKM, pelbagai agensi lah, untuk datang dan mendekati pelajar-pelajar kita, sebab kita berharap pelajar-pelajar Asrama Kasih ni selain pada kita menilai dari segi prestasi akademik dan juga ulul albab, mereka juga kita berikan masa lah untuk mereka involve dalam pelbagai program riadah dan sebagainya, untuk memberi keseronokan lah kepada anak-anak ni. Sekurang-kurangnya mereka tahu mereka ada orang yang datang dan memberikan semangat pada mereka, dan sikit sebanyak memberikan mereka semangat untuk meningkatkan lagi prestasi akademik mereka. Mereka seronok belajar, mereka seronok pergi ke sekolah, dan mereka seronok tinggal di asrama lah. Okay, ni juga program anak-anak kita juga aktif dalam sukan di sekolah ya. Untuk makluman, anak-anak Asrama Kasih YBK kebanyakannya penyumbang tertinggi wakil-wakil sekolah yang menyertai olahraga, menyertai pertandingan-pertandingan sukan di sekolah, dan penyumbang tertinggi jugalah kepada hadiah kejohanan peringkat MSSD di sekolah. Sekolah SMK Serendah ni memang dalam MSSD sukan terkenal di Hulu Selangor. Okay, ini juga program-program kita bawa pada anak-anak ke rumah orang-orang tua supaya menyantuni orang-orang tua. Okay, program-program persembahan kebudayaan Cak Lempong. Kita ada set inilah Cak Lempong ni turun-temurun daripada pengetua lama sehinggalah sekarang. Jadi mereka, anak-anak masih lagi lah aktif. Dan ini projek pertanian, fertigasi, sehingga sekarang pun masih ada lagi di asrama. Kita galakkan anak-anak untuk yang berminat lah belajar mengenai tentang fertigasi pertanian. Ini antara gambar-gambar lah yang kita bawa anak-anak kita pergi ke pertandingan. Ini banyaklah pertandingan yang mereka sertai. Okay, ini pula ialah keputusan-keputusan, salah satu keputusan SPM yang terbaik lah asrama ya. Pelajar-pelajar yang bersekolah di SMK Serendah. Ini adalah brosur kami mengenai tentang asrama. Sekejap ya, kita cari file yang lebih besar sedikit lah. Untuk makluman, pelajar-pelajar Asrama Kasih untuk status anak yatim lah, kita mempunyai 38 orang anak-anak yatim, dan kalau boleh untuk tahun ni kita nak tingkatkan lagi lah. Jadi mana-mana pegawai-pegawai PPD, JKM yang mengetahui di mana keluarga-keluarga yang mempunyai anak-anak yatim yang memerlukan bantuan pendidikan, boleh sarankan pada mereka untuk mendaftar mengisi borang permohonan kemasukan ke Asrama Kasih tahun 2022. Baik, kita pergi kepada brosur kami, di mana di situ ada tulis nampak di situ tiada bayaran ya, penginapan dan program asrama. Jadi permohonan kemasukan ke Asrama Kasih dibuka dan tarikh tutup permohonan kami adalah sehingga 28 Februari ini sahaja. Jadi segeralah ya. Kita sertakan fasiliti-fasiliti yang saya senaraikan di sini. Kita mempunyai juga sebuah bas di mana digunakan untuk membawa anak-anak pergi dan pulang ke sekolah lah. Program-program kita lah. Kalau dapat lihat di sini, surau kita, ini computer lab kita, ini library kita lah, dan ini padang. Okey. Kemudian untuk syarat kemasukan, pertama sekali ialah mesti anak yatim, piatu, yatim, asnaf dan keluarga B40. Itu syarat dia lah. Ya. Dan syarat akademik pula untuk kemasukan ke tingkatan 1, penilaian peperiksaan sekolah rendah tahun 6 sekurang-kurangnya tahap 4, penilaian JECOF di sekolah agama tahap 4, dan PAJSK minimum grade C. Ini kita syarat yang kita berikan. Dan bantuan, antara bantuan yang kita sediakan ialah bantuan makan dan minum, program pembangunan akademik
ulul albab, kemahiran dan sasiah serta juga kemudahan fasiliti di asrama. Dan ini adalah maklumat lanjut kami lah kalau sekiranya ada pertanyaan berkaitan tentang bagaimana cara nak masuk, nak mohon ataupun apa-apa program yang boleh dilakukan di asrama, boleh berhubung dengan kami di talian yang kami terakan di skrin sekarang ini. Okey, jadi setakat itu sajalah untuk tuan-tuan dan puan-puan semua, pengenalan ringkas tentang Asrama Kasih, dan seterusnya saya serahkan kepada Encik Sherhan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Puan Halimah, Pengetua Asrama Kasih YBK Serendah, iaitu untuk pelajar-pelajar sekolah menengah. Jadi saya yakin juga pada hari ini saya lihat ada juga wakil-wakil daripada guru besar sekolah rendah. Jadi untuk makluman, seperti yang dimaklumkan oleh Bagi Datin awal tadi, kita ada dua. Kita ada Asrama Kasih YBK Serendah untuk sekolah menengah dan kita ada Asrama Kasih YBK Gesir untuk sekolah rendah. Jadi untuk taklimat terakhir ini, sebelum kita ke sesi soal jawab, jadi saya yakin ramai orang nak bertanya tu. Jadi kita ada taklimat terakhir daripada Ustaz Saiful, iaitu Ketua Asrama Kasih YBK Gesir, untuk taklimat berkaitan dengan sekolah rendah. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Encik Sherhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datin Dr. Jatini Osman, Warisan Alpa yang saya kasihi, wakil pegawai PPD, tuan-tuan puan-puan pengetua, guru-guru, kaunselor-kaunselor dan juga rakan-rakan strategik YBK yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Saiful Akmal bin Adnan yang merupakan pengetua di Asrama Kasih Gesir. Okey, Asrama Kasih Gesir seperti yang tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat di muka depannya, Asrama Kasih Gesir YBK dengan motonya Sekolah Kehidupan. Jadi saya pergi kepada page yang seterusnya. Okey, 5 tonggak utama yang kita jadikan sebagai konsep asas kepada Asrama Kasih Gesir. Yang pertama adalah kita memberi perhatian kepada akademik, bakat dan kemahiran, pengurusan kendiri dan sosial, agama dan kerohanian, pengetahuan UP. Semua perkara ini akan saya ulas dan akan saya bahaskan secara ringkas selepas daripada ini insya-Allah. Baik, saya beri sedikit gambaran berkaitan dengan isi taklimat, yang mana sedikit berkaitan dengan Yayasan Basmi Kemiskinan, tapi mungkin dah diterangkan tadi oleh yang berbahagia Datin, sedikit berkaitan dengan Askar Gesir, perkhidmatan dan fasiliti, serta seterusnya kepada terus yang sesi soal jawab. So yang ini kalau boleh dapat kita kongsikan sedikitlah berkenaan dengan Alpa atau ahli lembaga pemegang amanah YBK. Ini adalah berkaitan pengurusan bahagian asrama, yang mana 3 orang daripada kami, iaitu saya sendiri sebagai pengetua, dibantu oleh Puan Farahin Izrin Ismail, penolong pengetua, dan juga Cik Nazatul, yang mana sekarang ni kita dah mula panggil mereka sebagai coach, sebagai jurulatih. Baik, sedikit tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan Asrama Kasih YBK Gesir. Saya percaya bahawa tidak ramai yang mengetahui sebenarnya berkenaan dengan Asrama Kasih YBK Gesir ni, dan mungkin juga daripada kita tak tahu di manakah terletaknya Gesir ini. Jadi Asrama Kasih YBK Gesir ini merupakan sebuah outlet pendidikan oleh Yayasan Basmi Kemiskinan yang terletak di Lot 2809 Kampung Gesir Tengah. Jadi masih lagi dalam daerah Hulu Selangor dan telah pun mula beroperasi pada tahun 2003, dan saya kira sehingga kini telah hampir 19 tahun lah Asrama Kasih Gesir ini beroperasi. Dan juga jumlah 400 lebih pelajar tadi telah pun disebut oleh yang berbahagia Datin, dan alhamdulillah mereka semua telah pun berjaya sambung pelajar, dan ada sebahagian mereka yang telah pun berjaya dengan haluan masing-masing. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, asrama ini menyediakan kemudahan penginapan, makanan, pembiayaan persekolahan, pengangkutan sekolah dan pendidikan agama secara percuma yang dibiayai oleh YBK. Cuma untuk detailsnya, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk ke borang yang akan kita sediakan dan juga boleh terus menghubungi pihak kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, visi dan misi ini saya kira ia sama sahaja dengan Asrama Kasih Serendah. Jadi saya tak sentuh, memandangkan masa pun agak mencemburui kita. Ada perkara yang lebih yang perlu kita tekankan. Saya nak tekankan di sini berkenaan dengan kapasiti murid bagi tahun 2022. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Asrama Kasih Gesir ini sedikit unik di mana dia bukan merupakan berkonsepkan dorm,
tetapi ia merupakan sebuah bangunan berbentuk rumah yang mana pelajar-pelajar ditempatkan di dalam bilik. Jadi dia berada dalam satu bangunan lah. Dia bukan bangunan yang berbeza lelaki dan perempuan dan juga bukan bentuk dom. Jadi untuk makluman, kapasiti maksimum untuk bangunan yang sedia ada ini mampu memuatkan lebih kurang 40 orang murid, di mana 20 orang murid lelaki dan juga 20 orang murid perempuan. Dan sehingga kini kita jumlah yang kita telah masukkan ini iaitu seramai 21 orang. Jadi kita masih memerlukan tambahan murid seramai 19 orang. Ya, jadi itu yang kita buka untuk permohonan yang baru, kita memerlukan lebih kurang 19 orang. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, yang ini yang kita nak pergi kepada konsep perkhidmatan. Mungkin ada yang tertanya apa yang asrama ini sediakan, apa yang istimewa berkenaan dengan asrama ini. Jadi kita ada 5 perkara, iaitu yang pertama berkaitan dengan beasiswa pendidikan. Mungkin tertanya apakah bentuk beasiswa pendidikan yang telah disediakan, di mana kami menyediakan bantuan daripada sudut selain daripada penginapan, kita juga bantu daripada sudut kita menyediakan alat-alat tulis keperluan sekolah, tuition, kita panggil guru-guru luar untuk datang bersama untuk membantu kita, dan juga kita panggil juga mentor daripada universiti-universiti yang terdekat, institusi-institusi yang terdekat untuk membantu kita. Kerana kita sangat-sangat mementingkan juga impak daripada pengambilan murid ini, kita nak juga berlakunya perubahan dan transformasi dalam kehidupan mereka. Sebab kita telah memberikan banyak bantuan yang telah kita sediakan, jadi kita sudah pasti ingin mendapatkan impak. Jadi melalui antara bentuk impak yang boleh kita dapat lihat secara zahirnya adalah melalui keputusan akademik yang cemerlang. Jadi akademik merupakan satu tunjang ataupun fokus utama yang kita sangat-sangat menitik beratkan. Kalau saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, ini sedikit keputusan UPKK 2021 yang mana pada tahun lepas kita seramai 17 orang murid. Alhamdulillah kita calon lulus, semua lulus 17 orang dan kita tak ada calon gagal. Kemudian kita memperoleh straight A untuk 8A seramai 6 orang, 7A kita ada 1 orang, 6A 1 orang dan juga begitulah seterusnya. Baik, selain daripada itu kita juga SOP kita sama seperti asrama-asrama yang lain, di mana kita memastikan bahawa anak-anak ini bukan sahaja dijaga daripada sudut makannya, minumnya saja, tetapi daripada sudut pergerakan ataupun pembangunan akademiknya. Jadi kita pastikan mereka ini sentiasa buat kerja sekolah, sentiasa kita pantau daripada sudut kelas persediaannya. Jadi itulah yang kita buat. Kemudian yang kedua adalah bakat dan kemahiran. Ya sudah pasti kita tahu bahawa sekarang ini kita tak boleh nak jual setakat akademik sahaja. Kita memerlukan kepada modal-modal insan yang berbakat, yang mempunyai kemahiran tertentu. Dan kita juga beri perhatian kepada latihan kepimpinan, program soft skill. Kita minta supaya anak-anak ini berani untuk bercakap di hadapan, berani untuk buat sesuatu dan kena mempunyai keyakinan yang baik. Selain daripada itu, kita juga ada menyediakan program-program keagamaan, program-program menghafaz Al-Quran, program-program berkaitan dengan solat hajat, solat taubat dan pelbagai lagi program-program agama yang kita ada sediakan. Kita juga tak nak anak-anak kita ketinggalan, maka untuk itu kita meletakkan asas supaya anak-anak ini mempunyai pengetahuan dan banyak sungguh program yang kita buat, antaranya minggu bahasa, kuis, berita semasa. Dan yang terakhir adalah kendiri dan sosial. Kita tak nak anak-anak kita ini setakat mereka hidup dalam kumpulan dan kelompok mereka sahaja, tetapi mereka tahu bagaimana nak berinteraksi dan berkomunikasi dengan apabila mereka keluar dan juga ketika mereka masih lagi berada di asrama. Tuan-tuan dan puan-puan, sedikit saya terangkan berkenaan dengan kemudahan dan fasiliti yang ada di Asrama Kasih Gesir, yang mana kita ada bangunan pentadbiran, dewan makan, surau, ruang penginapan selesa, tapak perhimpunan, kita ada tapak playground, kita ada kenderaan yang membawa murid-murid ini untuk kita hantar ke sekolah. Di mana sekolah mereka ini tidak jauh daripada penginapan, lebih kurang 500 meter sahaja. Kemudian kita ada ruang menonton dan juga mini perpustakaan.
Saya kira mungkin kalau setakat kita tulis mungkin tak nampak, jadi saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sedikit gambar berkaitan yang mungkin boleh memberi ataupun menjadi satu tarikan kepada tuan-tuan dan puan kenapa perlu menghantar ataupun kenapa perlu menempatkan anak-anak di asrama kasih Jambu Gesir Sakti ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ini sedikit bila tuan-tuan dan puan-puan masuk ke asrama, ini antara pemandangan awal lah yang akan kita dapat lihat, di mana asrama kasih Jambu Sakti ini terletak kira di tengah-tengah, di mana dikelilingi dengan pokok-pokok dan juga kawasan-kawasan tumbuhan-tumbuhan hijau. Jadi sebenarnya salah satu tempat yang agak strategik untuk emosi anak-anak itu sendiri. Yang ini adalah ruang asrama, bangunan daripada sudut hadapan. Yang ini adalah bangunan, termasuk dengan bangunan penginapan sekali. Ini adalah bangunan surau yang berasingan dengan bangunan pentadbiran tadi. Ini adalah bentuk kasuslah. Ini antara disiplin yang kita terapkan kepada anak-anak, mesti mereka menyusun kasut walaupun dalam apa-apa aktiviti sekalipun. Ya, anak-anak sebelum pergi sekolah mereka akan beratur terlebih dahulu untuk kita adakan roll call. Untuk kita adakan, kita nak periksa sama ada jumlah pelajar mencukupi apa keperluan-keperluan yang mereka perlukan. Ini juga adalah ruang makan untuk anak-anak. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat, sangat selesa dan juga sangat bersih. Boleh saya katakan begitulah. Anak-anak diwajibkan untuk solat secara berjemaah. Untuk waktu-waktu solat secara berjemaah. Anak-anak ni kecil, anak-anak berumur lebih kurang 9 tahun sehingga 12 tahun. Dan ada juga yang berumur dalam special case tadi mungkin 8 tahun. Sejak kecil mereka dah mula masuk ke asrama. Jadi pendidikan-pendidikan sebegini sangat-sangat penting ketika mereka masih kecil lagi untuk kita terapkan. Ini antara program yang kita buat untuk pembinaan karakter diri, bina keyakinan anak-anak. Dan juga kita tak terlepas pandang berkenaan dengan keperluan emosi mereka yang mana mereka juga perlu untuk beriadah. Untuk itu di asrama kasih Gesir ini, di bawahnya sahaja kita memang ada sediakan tapak playground untuk anak-anak ini beriadah mengikut masa yang sesuai lah. Kita juga terapkan untuk makluman di asrama kasih Gesir Jambu ini tidak ada tukang cuci ataupun tukang bersih. Anak-anak seawal usia 8 tahun sehingga 12 tahun itu diajar dan diterapkan supaya menjaga dan juga membersihkan kawasan tempat tidur mereka, kawasan-kawasan asrama, sekitar asrama, supaya mereka tahu dan menjadi tanggungjawab kelaziman untuk mereka. Okey, itu sahaja daripada saya untuk tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan maklumat yang lebih lanjut berkaitan dengan asrama kasih Gesir. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk ke laman Facebook asrama kasih Gesir YBK. Di situ ada juga disertakan untuk tuan-tuan dan puan-puan download borang, dan juga kita minta jugalah untuk tuan-tuan dan puan-puan supaya dapat like dan share support kita punya Facebook di asrama kasih Gesir. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Saiful, Ketua Asrama Kasih YBK Gesir. Jadi seperti yang saya nyatakan dari awal tadi, lepas habis sesi taklimat ni kita buka kepada sesi Q&A untuk soal jawab. Jadi kita tak nak buang masa. Saya fahamkan sesi kita pada petang ini sepatutnya selesai dalam jam 4. Jadi saya mohon pada semua kita akan makan masa sedikit saja lagi, dalam 5 ke 10 minit untuk kita bagi ruang sesi soal jawab pada semua. Jadi saya terus buka pada semua untuk sesi soal jawab. Kenalkan diri dari mana dan terus tanyakan soalan. InsyaAllah kita cuba bantu untuk menjawab. Silakan. Boleh saya mula? Okey, baik. Silakan, Tuan. Assalamualaikum. Terima kasih kepada pengurusi majlis Encik Syarhan Nizam. Yang saya hormati Datin Dr. Hartini Osman, Pengetua Asrama Kasih Puan Halimah dan Ustaz Saiful lah. Okey, mungkin di luar konteks, apa yang saya faham ada wakil PPD di sini. Jadi saya nak maklumkan sedikitlah tentang isu keselamatan. Saya lupa, saya kenalkan dulu, saya Raja Kamarul Zaidi, YDP PIBG Sekolah Gesir Tengah lah. Saya ingin tekankanlah sebab saya tahu ada wakil PPD dekat sini berkaitan dengan isu keselamatan. Semua maklum yang pelajar asrama kasih ni ada yang bersekolah di Gesir Tengah.
Jadi isunya yang saya nampak paling meruncing sekarang ni ialah isu pagar. Saya rasa semua maklum lah sebab saya sendiri pun dah buat permohonan 2 kali pada PPD. Jadi saya harap adalah feedback daripada PPD dan mungkin boleh YBK sendiri untuk membantulah pasal isu ni. Sebab kita takut takutlah sebab pagar belakang tu pun bukan setakat rimau, babi hutan pun boleh masuk semua tu. Jadi saya harap tekankanlah pasal isu ni. Jadi saya rasa itu je yang saya nak utarakan. Dan saya mewakili PIBG SK Gesir Tengah sendirilah nak merakamkan penghargaan kepada YBK sebab dengan kemudahan, dengan semua yang disediakan, menekankan aspek pendidikan dan yang paling penting pada penghuninya tu tekankan bab agama. Jadi saya rasa YBK tu sendiri dah banyak baktilah pada keluarga kat Selangor ni. Terima kasih banyak-banyak YBK dan itu sahaja yang saya ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Saiful ada apa pun nak respon? Tiada, saya kira Encik Tuan Raja maksudkan berkenaan dengan sekolah, Cik An. Baik. Bukan di asrama. Baik, terima kasih. Okey, saya buka pada soalan. Mungkin ada cikgu-cikgu, mungkin yang hari ini baru pertama kali dengar tentang YBK. Jadi hari ini kita dah terangkan, dah bagi taklimat tadi tentang YBK untuk asrama sekolah menengah, untuk sekolah rendah. Kita terbuka sebenarnya satu Malaysia. Jadi saya buka soalan-soalan pada semua. Hari ini pada mungkin PPD, sekolah ataupun NGO-NGO yang nak tanyakan soalan untuk kemasukan anak-anak ke asrama kasih YBK, saya buka seluas untuk soalan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalkan diri terlebih dulu kot. Zainurin, PIBG SMK Serendah. Ya tuan. Okay. I just nak share. First I nak share pasal Raja Kamaruzaidi tadi. Dengan PPD, you kena buat banyak kali surat. Kalau tidak, you won't get. Itu je saya punya nasihat satu. And then kepada YBK, mungkinlah saya rasa dekat dalam ni ada daripada Melaka, Firdaus saya. Betul. Mungkin boleh kita do something dengan anak-anak YBK ni in term of sebab tadi saya tengok Puan Halimatun ada mention pasal mantapkan program latihan motivasi kerohanian dan jati diri. Mungkin kita boleh do something dengan Cik Firdaus sebab apa mungkin GPMS boleh bantu YBK punya student-student yang 146 orang tu. Dan untuk maklum semua, so far memang YBK punya student dekat SMK Serendah memang tak ada masalah. Dia orang punya komitmen dan in fact YBK punya komitmen pada kita orang pun very good lah. So itu je lah yang saya nak cakap daripada pihak PIBG SMK Serendah. Terima kasih. Baik tuan, terima kasih. Jadi untuk makluman Tuan Zainurin, kita dari segi aktiviti macam Puan Halimah terangkan tadi, kita memang banyak aktiviti luar, terutamanya motivasi. Kita juga ada banyak jemput penceramah-penceramah luar juga untuk sertai ataupun beri ceramah di asrama kita. Terima kasih di atas pandangan dan cadangan sebentar tadi. Jadi saya buka pada lain-lain, mungkin ada cikgu-cikgu yang nak tanyakan soalan yang mana pertama kali dengar YBK, nak tanyakan tentang cara kemasukan. Silakan, saya buka. Seterusnya silakan. Dan untuk makluman semua juga di dalam kita punya ruangan chat telah kita buat bahan di situ, boleh download daripada ruangan chat yang disediakan. Kita ada masukkan situ borang kemasukan untuk ke asrama kasih YBK Serendah untuk sekolah menengah dan asrama kasih YBK Gesir untuk sekolah rendah. Jadi pada semua yang hadir pada sesi taklimat pada kali ini yang boleh dapatkan borang di dalam ruangan chat. Dan juga untuk makluman, kita juga pada sekarang ni sedang live. Ada penonton melalui Facebook. Tuan-tuan perempuan juga boleh dapatkan borang-borang di dalam Facebook kita. Jadi saya buka, kalau ada soalan silakan untuk kami menjawab, silakan. Kalau ada cikgu-cikgu nak tanyakan wakil PPD, silakan.
Kalau tak ada, saya nampak sepertinya semua dah maklum dan semua dah faham. Last, kalau ada, sebelum saya tutup, kalau ada soalan silakan, sebab sekarang ni kita boleh terus tanya kepada pengetua-pengetua. Kita pengetua terus boleh terus jawab. Assalamualaikum Cik Syirhan. Assalamualaikum. Okay, saya Rosyahadi, wakil daripada alumni Asrama Kasih. Baik. Okey, satu soalan untuk pengurusan asrama ataupun YBK lah. Saya nak tanya apa persediaan pihak YBK ataupun pihak asrama dalam menghadapi orang kata selepas daripada pelajar-pelajar ni keluar nanti, dia orang akan menghadapi dunia universiti ataupun pekerjaan kan. Dia orang akan lebih cenderung kepada sekarang ni kita panggil industri revolusi 4.0, internet of all things semua tu. So apa persediaan awal yang pihak asrama boleh buat untuk pelajar-pelajar ni supaya diorang ni tidak tercicir lah. Yang kalau kita faham macam pelajar-pelajar daripada asrama-asrama penuh yang lain tu, diorang dah diterapkan benda-benda ini daripada awal kan. So bila diorang masuk ke universiti, diorang akan berjumpa dengan pelajar-pelajar asrama kita ni. Saya tak nak diorang ni takut rasa macam ada rasa kekurangan macam tu. So yang saya harap dapat ada satu persediaan awal lah. Macam contohnya sekarang kita sibuk dengan kripto, Bitcoin ataupun NFT ataupun something like that lah. So mungkin kita kena bersedia awal lah supaya pelajar-pelajar yang keluar nanti dia orang tak tercicir dengan benda-benda beginilah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan kalau ada Puan Limah ataupun siapa nak jawab, silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Rasyahidia, terima kasih atas soalan tu. Persediaan asrama kasih, kita memang mengakuilah kita memandang kehadapan untuk melahirkan pelajar-pelajar kita supaya mereka ni persiapkan dengan pelbagai pengetahuan lah. Jadi untuk makluman, kebetulan kita ada program bersama dengan UM pada bulan Februari insya-Allah, iaitu program Robotic STEM. Itu adalah salah satu permulaan awal program kita lah untuk kita menjuruskan anak-anak ni kepada program-program bentuk teknologi robotik kan. Jadi itu satu. InsyaAllah kita cuba lihat lagi mana-mana mungkin JV dengan pelbagai IPT di luar sana ataupun badan-badan korporat yang boleh menaja anak-anak asrama kasih ni supaya, sebab program ni berbayar, dia mempunyai ada kos dia. Jadi sebab tu kita ada rancangan itu. InsyaAllah untuk tahun ini kita mulakan dengan step yang pertama lah. Nanti insyaAllah pada tahun-tahun akan datang kita juga mohon kalau kata ada alumni, dia kalangan alumni yang ada pengalaman seperti ini boleh bantu untuk memberikan berkongsilah pengalaman dan pengetahuan sikit sebanyak kepada pelajar-pelajar kita lah kat asrama. Dan juga saya rasa di sekolah mungkin ada program ke yang berkaitan dengan ni, kemungkinan besar ada di bahagian sekolah lah. Untuk di asrama kita setakat ni itulah program dia. InsyaAllah kita akan JV lagi lah program-program yang seterusnya dengan universiti-universiti. Baik, terima kasih. Mari Datin ada tambah Datin? Saya tambah sikitlah dengan apa yang Halimah dah terangkan tadi. Basically dengan Mesti Melaya ni bukan saja short term program. Kita ada long term program dengan dia. Pertama ialah kita akan ada the STEM project robotik. Kedua, pelajar-pelajar mana yang telah graduate diploma or degree, ada program latihan selama 6 bulan dan seterusnya diserapkan ke bahagian pekerjaan melalui syarikat yang menaja training mengikut spesifikasi mereka. Itu kita belum lancarkan lah. So we will do that soon also. And then selain daripada itu, seperti Halimah maklumkan, kita ni bukan kekangan funds ya. So at the moment Yayasan Basmi Kemiskinan ni lebih fokus kepada education. Kita nak lepaskan dia
SPM tu. Dan selepas tu kita punya the only additional yang kita dapat sekarang, kita ada MOU dengan UniKL. So semua student kita dia macam ada green lane dengan UniKL untuk masuk ke mana-mana universiti dalam bidang-bidang yang mereka nak buat. Seperti juga Roshade dululah. Roshade dulu dapat masuk Malaysian French Institute. Masa tu kita di bawah GMI, BMI dan now dia dah tukar kepada UniKL. So the rest of it, kita ada ramai kat sini, majlis belia pun ada, lupa nak sebut tadi. Maybe you also have ideas. How can we become strategic partnership into mengetengahkan program-program yang telah disebutkan oleh Roshade tadi, Halimah tadi. There's a lot of things that we can do together. So bagaimana kita nak buat the approach, the initial phase 1, phase 2, phase 3 and apa kita nak achieve by 2022. Itu je lah saya nak tambah. Terima kasih semua. Baik, terima kasih bagi Datin. Jadi sekali lagi saya buka pada semua. Soalan terakhir kalau ada. Silakan kalau ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Puan. Saya Puan Kuslia Muhammad, fikir petang dari SMK Serendah. Baru-baru ni ada parent datang menemui saya. Katanya anaknya bermasalah di rumah, nakal, selalu keluar malam dan dia merayulah pada saya, boleh tak anak ni dia macam nak masukkan asrama. Jadi saya katakan bahawa jika nak dimasukkan ke asrama YBK ni mesti ada cukup syarat, terutamanya mesti B40 kan. Saya dapati parent ni bukan golongan B40 lah. Jadi saya mereka berjumpa dengan kaunselor dan pada hari itu mereka akhirnya membuat keputusan tak masukkan ke asrama YBK lah. Jadi soalan saya, kalaulah pada masa hadapan mereka ataupun parent ini dan memang bertekad, maksudnya mendesaklah nak minta masuk ke asrama tetapi tidak mematuhi syarat ataupun tidak mencukupi syarat, bagaimana tu Tuan? Terima kasih. Baik, silakan. Mungkin saya boleh jawab lah. Saya boleh jawab. Datin, silakan. Dekat asrama Kasih ini, kita punya asrama adalah untuk mereka B40 dan juga asnaf. Dan kalau anak yatim piatu lagi kita buka dengan seluas-luasnya pintu kita. Tapi kalau dia nak meletak anaknya yang bermasalah, or they want to put it here, it's not allowable because kita pun bukannya mudah untuk jaga 146 ni cikgu, ya. Kita pun mempunyai jawatan kuasa disiplin. So setiap kali bila ada masalah, kita akan bagi 3 kali warning. Kalau dah warning yang ketiga masih tidak ada perubahan, kita terpaksa keluarkan mereka walaupun dia B40. Sebabnya kita tak nak nanti dengan ada masalah ni akan mengaitkan masalah-masalah yang lepas kita ada 146 murid nak jaga. So kalau 146 murid yang nak jaga, satu yang membawa masalah dan dia akan create a lot of problem dengan yang lain. So kita cannot afford that. Jadi biasanya pihak asrama juga dengan jawatan pengurusan akan buat kaji selidik dan juga mereka akan diinterview untuk memasukkan anak. Kalau ada sebab-sebab khas dan lain-lain tu kita boleh pertimbangkan tetapi itu tertakluk kepada jawatan kuasa disiplin kita. Itu saja. Terima kasih ya Puan. Baik, sama-sama. Saya maklum dan puas hati dengan jawapan yang diberikan. Itu juga antara alasan yang saya berikan. Samalah macam cikgu-cikgu nak jaga anak-anak murid 40 orang kan. Sedangkan ibu bapa menjaga anak 3-4 orang sahaja kan. Jadi kita semua fahamlah. Terima kasih Puan. Terima kasih Datin. Terima kasih cikgu. Sorry tak perasan nanti. Thank you. Jadi terima kasih cikgu. Jadi untuk makluman semua sekali lagi saya ingatkan di dalam ruangan chatbox kita telah sediakan 2 borang, satu borang untuk
asrama kasih sekolah menengah, satu untuk sekolah rendah. Jadi pada semua boleh download daripada chatbox, ataupun satu lagi boleh dapatkan maklumat di dalam Facebook Yayasan Basmi Kemiskinan. Di situ ada poster kita, boleh dapatkan nombor-nombor yang untuk dihubungi. Boleh hubungi nanti wakil daripada Asrama Kasih YBK Serendah dan juga Asrama Kasih YBK Gesir. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Magi Datin, kepada semua yang hadir pada hari ini, pengetua-pengetua, cikgu-cikgu, wakil-wakil NGO daripada MBD, MBN, MBM yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang selama ini support YBK dalam semua program yang YBK laksanakan. Sekali lagi bagi pihak YBK ucapkan terima kasih banyak-banyak.